KPM. Hai cikgu. Hai Azhar, selamat pagi. Cikgu buat apa tu cikgu? Nak tahu apa cikgu buat? Cikgu sekarang sedang memerhatikan zon pemanjangan, pembahagian dan pembezaan di dalam radikal anak benih. Nanti Azhar akan mencuba dengan cikgu juga. Okey, menariknya cikgu. Saya nampak banyak bahan-bahan. Saya pun sebenarnya nak cubalah cikgu. Ya, mesti cuba. Okey, jom cikgu. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Slot Menengah Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, sentiasa ceria-ceria selalu. Dan yang paling penting, kan sekarang ni kan dah boleh merentas negeri. Di mana pun kita pergi, di mana pun kita berada, pastikan terus mematuhi protokol kesihatan. Dan hari ini kita bersama dengan cikgu yang sentiasa ceria. Kita ada Cikgu Rama. Hai cikgu. Selamat pagi. Hai. Sihat cikgu ya? Sehat. Okey, kita bersama dengan Cikgu Rama Lechmi Athimulam, Guru Biologi Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur. Ya, Azhar. Itu dia cikgu, bersinar-sinar nampak cikgu hari ini. Baik cikgu, saya nampak banyak barang-barang dekat atas meja ni kan, yang semuanya nampak menarik untuk kita nak pelajari dan kita nak terokai sama-sama. Tapi sebelum tu cikgu, seperti yang kita sebut sebentar tadi, kita nak kena patuhi protokol kesihatan walau di mana pun kita berada. Saya dan cikgu kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kita ada gel pembasmi kuman cikgu. Silakan. Saya sudah pakai sarung tangan. Cikgu dah pakai sarung tangan, so tak perlu saya yang kena. Sebab tak pakai sarung tangan lagi. Baik cikgu. Okey, hari ni bila tengok berkenaan dengan cikgu ada banyak peralatan, banyak bahan. Apa yang kita nak fokuskan sebenarnya untuk hari ini dalam mata pelajaran biologi ni cikgu? Ya, okey. Azhar, hari ini apa yang kita akan belajar adalah tentang tisu meristem. Baik. Tisu meristem dan pertumbuhan. Baik. Ini adalah dari bab pertama tingkatan 5. Ini adalah bab pertama dalam tingkatan 5. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting ya. Okey, apa yang kita hendak belajar hari ini ialah kita akan mengenal pasti zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam radikal anak benih. Baik. Itu yang Azhar akan buat dengan cikgu hari ini. Baik. Ya. Dan bukan itu saja, kita juga akan memerihalkan jenis pertumbuhan primer dan sekunder. So kedua-dua ini adalah suatu topik yang penting di dalam chapter pertama, bab pertama tingkatan 5. Tingkatan 5. Baik, kita nak belajar dan nak terokai sama-sama untuk topik kita ini, tisu meristem dan pertumbuhan cikgu ya. Yang mana dalam mata pelajaran biologi untuk tingkatan 5. Ada yang dah pun bersedia, tapi kita nak bagi ruang dan masa untuk murid-murid ataupun rakan-rakan kita di rumah untuk sediakan bahan-bahan anda ataupun mungkin sediakan buku nota dan juga pen untuk pastikan anda mencatat nota-nota penting yang cikgu akan kongsikan kepada kita. Dan selepas ini cikgu, kita nak tahulah secara terperinci berkenaan dengan tisu meristem dan juga pertumbuhan ni, apa yang kita nak terokai dan apa yang kita nak lakukan. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Slot Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Slot Menengah Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk mata pelajaran biologi dan juga topik yang kita nak bincangkan pagi ini berkenaan dengan tisu meristem dan pertumbuhan. Kita bersama dengan Cikgu Rama Lechmi. Baik cikgu, silakan cikgu.
Ya, okey Azhar. Sepanjang kita nak belajar tentang pertumbuhan zon-zon di tumbuhan ini, saya akan banyak menggunakan perkataan tissue meristem. Baik. So ini mungkin kali pertama murid-murid dan juga Azhar belajar tentang tisu meristem. Betul, cikgu. Kita sebagai manusia atau haiwan, pertumbuhan kita ni berlaku di semua tempat. Baik. Tetapi untuk tumbuhan ada bahagian-bahagian tertentu yang lebih giat menjalani pertumbuhan berbanding haiwan. Baik. Dia ada beberapa bahagian. Itulah yang kita panggil sebagai tisu meristem. Okey, tisu meristem ini boleh dibahagikan kepada dua, Azhar. Baik. Iaitu meristem apex dan meristem lateral. Meristem apex ini dia hanya wujud di hujung pucuk. Baik. Dan juga di hujung akar. Boleh nampak tak warna biru, bahagian yang warna biru di sini? Nampak, cikgu. So dia ini selalunya wujud di hujung pucuk dan hujung akar. Baik. So mereka ini bertanggungjawab untuk menambahkan ketinggian. Okey. Jadi pohon itu. Meristem apex adalah untuk menambah ketinggian. Ya. Dan dia berada di hujung pucuk dan hujung akar. Okey. Baik. Itu adalah meristem apex. Baik. Ya. Okey, kemudian kita ada meristem lateral. Ya. So apa yang akan berlaku kalau tumbuhan itu asyik memanjang tanpa menambahkan diameter atau ketebalannya, nanti dia tidak akan stabil, Azhar. So mereka juga mesti mengalami pertumbuhan di meristem lateral pula. Lateral ialah dia menambahkan diameter. Okey. Contohnya, cikgu, dia jadi lagi lebar lah, cikgu. Ya, dia akan menjadi lebih lebar. Baik. Bagus. Okey? Baik, cikgu. Alright, okey. So sekarang kita akan tengok zon-zon pertumbuhan sel. Okey, di sini ada 3 perkataan yang Azhar kena selalu ingat. Baik. Pembahagian, pemanjangan dan pembezaan. Baik. Okey, so dia seperti yang cikgu bagi tahu di meristem apex. Meristem apex, ingat Azhar dan cikgu. murid-murid sekalian, kita meristem apex ini bertanggungjawab untuk menambahkan ketinggian. Okey. So di bahagian pucuk pula kita ada zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan. Paling atas ini adalah zon pembahagian. Yang kedua adalah zon pemanjangan. Dan ketiga adalah zon pembezaan. Nanti cikgu akan terangkan apakah fungsi di setiap bahagian tersebut. Baik, cikgu. Okey, di akar pula, bahagian yang paling bawah dia akan bermula dengan zon pembahagian sel. Kedua adalah zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Nampak tak dia seperti sudah terbalik? Jadi terbalik. Kalau di atas mula dengan pembahagian, kalau di akar dia akan mula dengan pembahagian di bawah sekali. Okey, baik. So perkara ini Azhar kena ingat. Baik, kalau cikgu. cikgu berulang berkali-kali, bermaksud itu adalah perkara yang penting. Baik, cikgu. Apa namanya? Zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan. So murid-murid dan Azhar juga perlu mengetahui di mana zon-zon ini berada. Di hujung pucuk dan juga di hujung akar. Okey? Jelas? Jelas, cikgu. Alright. Okey, bagus. Azhar ialah murid yang sangat bagus. Senang faham. Teruja pula saya. Okey. So kita akan seperti yang saya janjikan tadi, kita akan bincangkan apa yang berlaku di setiap zon tersebut. Ya, saya tahu mesti Azhar tak sabar-sabar nak membuat eksperimen, betul? Betul, aktiviti cikgu. kan? Sebab nampak banyak barang-barang ni saya dah macam gatal tangan ni, cikgu. Sabar. Tapi kita kena belajar dulu secara teori sebelum kita melakukan aktiviti. Baik. Okey, zon pembahagian sel adalah zon di mana sel akan bertambah bilangan, Azhar. Baik. Seperti bayi yang baru lahir, kita menambahkan bilangan bayi manusia ni, kita akan menambahkan bilangan. So dia akan menambahkan bilangan secara mitosis. Mitosis kita telah pelajar di tingkatan 4 ya, murid-murid sekalian. Jangan lupa itu adalah asas. Apa yang kita belajar dalam asas di tingkatan 4 itu yang kita akan sambung dan kita akan belajar dengan lebih mendalam di tingkatan 5. So murid-murid dan juga Azhar kena tahu bahawa zon pembahagian sel adalah proses di mana dia akan menambahkan bilangan sel menggunakan mitosis. Mitosis. Dia ada 2 kan? Mitosis, meiosis pun ada juga, cikgu kan? Ingat lagi Azhar. Ingat lagi, cikgu. Bagus sebenarnya. Ya.
Okey, so menambahkan. So dia adalah sel-sel yang sangat-sangat muda. Selalunya adalah parenchyma, sel parenchyma ya. Okey, selepas dia menjalani pembahagian sel iaitu di bahagian kalau di akar adalah bahagian yang paling bawah. Baik. Kita akan masuk sel-sel ini akan ditolak ke sel zon pemanjangan. Zon pemanjangan adalah zon di mana sel-sel ini akan membesar. Okey. Di mana nampak tak vacuole kecil di sini semua akan bergabung menjadi vacuole yang besar. Baik. Mereka akan mula menyimpan air, menyimpan makanan supaya sel ini bertambah saiznya. Bukan bilangan ya, bilangan kita tambah di zon pembahagian sel. Tetapi zon pemanjangan sel-sel itu akan membesar. Bilangannya jadi sama. yang sedia ada, sel yang sedia ada akan bergabung, cikgu. Ya, bukan sel yang bersedia ada. Vacuole yang di dalam setiap sel itu akan bergabung, akan menambahkan saiz sel itu. Saiz, baik. Saiznya. Ya. Bilangan di sini ya, bukan sel itu yang bergabung. Baik, cikgu. Vacuole dia yang bergabung. Baik. Alright, okey. So selepas dia menjalani pemanjangan sel, seperti kita ni daripada baby, daripada bayi kita menjadi remaja dan so on kan. Selepas itu kita akan ada zon pembezaan sel. Baik. Zon pembezaan ialah kalau kita nak bagi tahu, cikgu bagi tahu di kelas kan, saya kata itu adalah takdir sesuatu sel itu. Iaitu apa sel itu akan hendak, apa fungsinya. Ya. Kerana setiap sel, bukan saja di badan kita, di dalam tumbuhan pun mereka mempunyai fungsi yang berbeza, Azhar. Ada yang kerja dia untuk berfotosintesis, ada yang bekerjanya adalah untuk sebagai tisu epitelium, epidermis yang untuk perlindungan. Banyak berfungsi, mereka sangat-sangat berlainan. Ada yang menjadi stoma, ada yang menjadi xylem, ada yang menjadi phloem. So di sini mereka akan mendapat tisu kekal. Okey. Jadi bila masuk di zon pembezaan ni, maksudnya sel ni akan diklasifikasikan fungsi mereka masing-masing, cikgu ya? Ya, itu yang si cikgu panggil sebagai takdir sesuatu sel itu. Ya. Daripada sel. baby, dia menjadi besar, duduk SPM seperti anda semua. Selepas itu, anda mungkin akan menjadi doktor, menjadi lawyer, atau mungkin menjadi seorang cikgu, atau mungkin menjadi host macam Azhar juga. Ya. Tapi setiap sebagai manusia, kita semua mempunyai fungsi tersendiri. Sel-sel tumbuhan ini adalah seperti itu juga, Azhar. Baik, cikgu. Ya. So mereka akan menjalani zon pembezaan sel. Ya. Okey, sekarang tibalah masa yang anda, Azhar, tunggu-tunggukan. Ya. Okey. So Azhar, teacher akan bagi tahu, kita akan menjalankan aktiviti menyediakan slide mikroskop zon pembahagian sel, pemanjangan sel dan pembezaan sel. Okey, so kita nak tahu ketiga-tiga ni lah, teacher. Ya, dalam satu slide itu kita boleh mengetahui ketiga-tiga zon ini. Wow. Okey. So menarik. Yang ini adalah anak benih kacang hijau yang telah direndam. Cikgu telah rendamkan dan nampak tadi sudah ada akar. Akar inilah yang kita akan perhatikan. Okey, sekarang tibalah masanya Azhar untuk menunjukkan kehebatan, kebolehan Azhar. Okey, sekarang. Tapi sebelum tu, cikgu, saya nak tanya kepada cikgu. Mungkin ada murid-murid di rumah juga nak melakukan benda yang sama. Dia ada yang dah buat dah, cikgu. Keluarkan juga. Jadi apa langkah keselamatan awal, cikgu, dalam nak melakukan uji kaji sebegini, cikgu? Uji kaji, langkah yang paling penting ialah kerana asid aseton ini semua adalah pewarna. Kita juga menggunakan banyak bahan kimia, Azhar. Jangan lupa sarung tangan. Oh ya, okey. Itu yang paling penting. Kita tanya langkah-langkah keselamatan. Rupanya ini yang paling asas sekali. Kerana cikgu dah pakai. Okey, baik, cikgu. Jadi apa lagi yang perlu kita lakukan, cikgu? Okey, sekarang dah pakai dah? Dah, cikgu. Tiba-tiba saya rasa macam jadi doktor lah, cikgu. Yalah, kan? Itulah kerana mereka doktor ni mereka hendak make sure yang tangan mereka tidak tercemar. Dah pakai baju macam ni, saya macam ni, cikgu. Okey. Tadi step yang pertama ataupun langkah yang pertama, cikgu, kita perlu ambil anak benih dulu. Anak benih yang telah direndamkan selama 2 hingga 3 hari sehingga dia telah ada akar dia. Okey. Sekarang Azhar potong dulu menggunakan pisau. Berhati-hati ya semasa menggunakan pisau. Pisau ni tajam. Baik, jadi potong di akarnya, cikgu. Ya, dalam 1 sentimeter pun cukup. Okey. Kemudian di sini teacher telah menyediakan asid asetik dan alkohol. Kita rendamkan bahagian yang dipotong ni di dalam asid asetik dan alkohol. Okey, so dalam ni, cikgu ya? Ya, rendam selama 30 saat.
Baik. Prosedur ni sangat penting kerana prosedur ni adalah untuk kita mematikan sel-sel akar dan juga untuk melembutkan dinding sel dia. Baik. Ya. Jadi perlu dibiarkan selama 30 saat saat ataupun paling lama 1 minit lah cikgu. Ya. Okey. Jadi selepas kita rendam dalam asetik dan juga alkohol ni, apa yang perlu kita lakukan? Kemudian sekarang sudah selepas 30 saat, Azahar boleh keluarkan. Baik. Sekarang Azahar boleh letak dia terus di atas slide. Ya Azahar? Okey, baik, kita cikgu. boleh letak terus di atas slide. Okey. Sebelum itu kita kena cuci menggunakan air suling dulu ya. Okey. Cuci dulu Selepas menggunakan direndam, air suling. perlu dicuci. Tak payah rendam dah lah. Tak payah. Sekadar cuci saja sekadar cikgu. cuci sahaja. Okey. Jadi cuci dalam air suling. Okey, dalam air suling boleh diletakkan di atas slide itu. Baik. Okey, kemudian sekarang ini adalah prosedur yang sangat penting Azahar, menggunakan ketelitian yang sangat banyak. Baik. Okey, Azahar kena potong betul-betul di hujung akar itu. Di hujung akar. Ya. Baik. Wah, ini agak mencabar ni cikgu ya. Memang mencabar. Memerlukan ketelitian yang sangat baik. Okey, jadi kita dah potong cikgu. Yang bahagian yang tidak diperlukan tu anda boleh buang. Yang tengah yang Ini kita boleh letak letak tepi lah, cikgu. tepi Saya letak saja sini ya. lah. Okey, Di baik. atas tisu ya. Okey, ini adalah penutup slide. Baik. So Azahar sudah expert kan macam mana nak guna kan. Kita sudah banyak kali guna. Betul. Di menengah. Jadi nak letak ni tingkatan perlu secara condong lah cikgu ya, secara condong Okey, baik. letakkan. Okey. Okey, turunkan perlahan-lahan. Bagus. Okey, baik. sekarang tibalah masanya untuk kita mewarnakan slide kita, Azhar. Baik cikgu. Ya, okey. Kita sendingkan sikit. Jadi ini macam biasa cikgu, kalau dalam warna ni kita letak di bahagian tepinya lah cikgu ya. Ya, bahagian tepi. Okey. Sedikit. Ya. Kita tengok hasilnya bagaimana, adakah Nampak dia meresap dengan cepat ke dalam itu. Wow. Best kan? Okey. Sekarang Azahar ialah seorang lelaki yang bertubuh sasa, takut juga So tolong tekan dengan manja. Jangan tekan dengan terlalu kuat, nanti retak penutup dan Jadi kata kuncinya perlu manja cikgu ya. Ya, tetapi manja tetapi tegas. Manja tapi tegas. Okey, baik. Okey. Alright. Jadi kita So ini kaedah ini kita buat supaya hendak mengeluarkan cecair-cecair yang berlebihan daripada slide kita. Tekan kuat sikit Azhar. Nampak because tak okey. Okey. Alright. Dah kena dah. Baik, Okey, cikgu. bagus. Okey, kalau rasa macam dia tak begitu rata lagi, boleh gunakan hujung pensel atau hujung forceps, tekan sedikit. baik. Jadi kena semua lah cikgu ya. Kalau ada juga yang kalau cikgu guna macam ni je. Macam ni je. Pun boleh. Macam nak tumbuk tapi manja. Tapi manja. Ya, itu dia kata yang sangat penting apabila kita menggunakan kaca, alatan kaca. Okey, Okey, cikgu. sekarang tibalah Baik. masanya untuk kita memerhatikannya menerusi mikroskop ya. Mikroskop. Okey, baik okey. cikgu. Apabila kita menggunakan mikroskop, ingat kita perlu gunakan di kanta yang paling kuasa yang paling rendah Paling dahulu. rendah. Kemudian kita naikkan diaphragm dia. Kemudian kita turun sedikit demi sedikit sehingga kita dapat melihat image yang jelas. Baik cikgu. Okey. Jadi kita menggunakan yang paling rendah terlebih dahulu cikgu ya. Kenapa kena guna yang paling rendah cikgu? Tak boleh guna terus paling tinggi? Itu memang prosedurnya. Because kalau kita guna yang paling rendah apabila kita sudah menampak satu image, lepas tu baru kita akan memperjelaskan dia dengan menggunakan kanta yang lebih objektif, yang lebih tinggi kuasa pembesarannya. Baik cikgu. Okey, saya rasa so saya kita naikkan dulu, lepas tu kita turun sedikit demi sedikit. Sehingga satu objek tu kita image itu kita telah nampak. Baik cikgu. Jadi saya okey, sikit lagi. Saya nampak cikgu. Dah nampak dah. Image saya dah nampak. Jadi kita akan tengok daripada sini. Tadi cikgu kata jangan guna yang paling tinggi, guna yang paling rendah dahulu. Kenapa cikgu mesti guna yang paling rendah? Dia macam ni, apabila kita dah dapat yang paling rendah, kita dah dapat suatu fokus satu objek yang jelas, lepas tu baru kita akan fokus menjadi yang lebih besar. Baik. Okey. So daripada bawah kita kena naik atas ya. Okey, baik cikgu. Okey. Dah dapat dah? Nampak cikgu? Nampak dah. Ini adalah satu
cantik. Aduh, cantiknya cikgu. Ya. Jadi okey? ini adakah di skrin ini hasilnya cikgu Ya, ini yang kita akan nampak di dalam radikal-radikal akar biji benih tadi tu. Ya, Dan biji dia benih nampak kacang sangat hijau. tersusun dan sangat cantik lah cikgu. Ya, sebenarnya pewarna ini adalah pewarna yang sangat-sangat bagus yang dia Ya. boleh nampak dengan sangat jelas. So warnanya mungkin menjadi merah atau magenta atau purple, lebih kurang according to kita punya stain itulah. Baik. Okey, so di sini kita hendak sekarang kita hendak buat aktiviti Baik cikgu. So masa untuk saya memberi ganjaran dan tengok hasil sama ada Azahar belajar dengan cikgu dengan betul atau tidak Okey. Sekarang Berdebar ni cikgu, berdebar ni cikgu. So saya kena ingat balik apa yang cikgu sampaikan tadi cikgu So tadi cikgu tunjuk zon pembahagian, pembezaan dan pemanjangan. Pemanjangan. Betul? Okey, yang ini adalah apa yang kita perhatikan tadi di dalam slide kita. Okey. Okey. Tadi adalah akar cikgu ya? Ya. Di bahagian bawah. So bahagian yang paling atas ini ialah bahagian yang paling hujung Baik. Bahagian ini ialah bahagian tengah dan teacher ada 3 label. Bahagian yang paling atas iaitu bahagian yang ini apa namanya Azahar? Okey cikgu, tadi saya ingat cikgu kalau di pucuk ada 3, atasnya mula dengan pembahagian. Kalau akar bawah dia akan mula sebaliknya, maksudnya akan terbalik. Ya. Jadi kalau di atas adalah zon zon pembezaan, kalau di tengah adalah zon pemanjangan dan juga di akhir adalah zon cikgu, zon pembahagian. Ya, Betul tak, cikgu? bagus. Memang betul Azahar. Zon pembezaan ialah because dia ni di akar. Itu Ya. sebabnya cikgu nak uji Azahar dulu dan murid-murid juga. Cikgu uji dengan yang akar dahulu. Kerana kita Baik. perhatikan yang akar. Okey, so Ya, cikgu. sekarang ini dia ganjaran untuk Azahar Yes, saya dapat 1 coklat. Terima kasih cikgu. Kelas Cikgu Rama memang akan ada coklat. Oh, mesti ada coklat, cikgu, Mesti ada coklat. Cikgu, Okey. saya nak join tiap-tiap hari lah cikgu kelas cikgu. Boleh juga. Okey, so kita Baik. nak lagi coklat tak? Okey, saya nak lagi. Tapi cikgu, sebab ada kawan-kawan dekat rumah dah mula cemburu. Katanya, apa ni saya buat pun betul tak dapat coklat. Kita bagi dia orang peluang cikgu untuk dapatkan coklat terlebih dahulu. Kita akan kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. So Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah lakukan uji kaji terhadap akar kacang Radikal, hijau ya, cikgu kacang hijau. yang mana kita dah tengok bagaimana zon-zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Ya. Okey cikgu, kita nak teruskan. Saya Ya. nampak ada macam jom mencuba ni. kalau ada bintang tu bermaksud itu adalah masa untuk mendapatkan coklat Azhar. Okey. Baik. Saya akan dapat lagi 1 coklat lah ni. Kalau kita betul. jawab dengan betul Okey, baik. Mesti Azhar nak masuk kelas cikgu always. Alright? Selalu So cikgu. tadi kita sudah nampak zon pembezaan, pembahagian dan pemanjangan Baik. di akar. Sekarang adalah di pucuk. Baik. Ya, ingat dia meristem wujud di 2 tempat. Okey. So yang ini kita tidak buat eksperimen. So yang ini saya hendak uji bagaimana Azahar faham atau tidak Baik. apa yang cikgu ajar tadi Okey, so ini adalah gambar pucuk. Baik. Ujung pucuk. Okey, meristem di hujung pucuk. Okey. Okey, so di sini pun ada 3 zon. Zon pertama, zon kedua dan zon ketiga. Baik, Ingat cikgu. Azahar, kita Okey. ada zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan. Okey, sekarang Azahar, Okey. boleh tak Azahar bagi tahu saya apakah zon pertama itu? Okey cikgu, ini agak sedikit mengelirukan sebab tadi cikgu ada sebut yang mana kalau di pucuk dan juga apex di pucuk dan juga di akar dia berbeza disebabkan susunannya dia bertukar. Kalau tadi di akar dia bahagi di bawah, kemudian bahagi pembezaan dan juga pemanjangan dan pembezaan. Kalau yang ini cikgu, bahaginya di atas, zon pembahagian,
Ya. Okey, zon pemanjangan yang kedua. Okey. Dan yang terakhir adalah zon pembezaan, cikgu. Ya, okey. Betul, cikgu? Betul. Okey. Bagus. Okey, masuk untuk coklat lagi sekali. Coklat lagi satu. Saya dah dapat. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Saya dah dapat Alright. 2 coklat. Baik. Okey, sekarang kita akan masuk kepada objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu jenis-jenis pertumbuhan. Okey. Okey. So, seperti yang cikgu bagi tahu, pertumbuhan di meristem itu dia bertanggungjawab untuk menambahkan ketinggian dan Yep. juga untuk menambahkan diameter Baik. pohon tersebut, ya. So, pertumbuhan dalam tumbuhan boleh dibahagikan kepada dua secara amnya, iaitu Baik. pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan yang dialami oleh semua jenis pohon, tak kira sama ada eudicot atau monocot, semua akan menjalani pertumbuhan primer, Baik. iaitu penambahan ketinggian. Sama ada dia itu pokok yang rene atau pokok yang sangat besar, semuanya akan mengalami pertumbuhan primer. Baik. Tetapi pertumbuhan sekunder ini, Azahar, dia ini selektif sedikit. Bermaksud kebanyakan pohon eudicot. Dia selalunya ada, nak kata ada exception lah. Ya. Ada exception. Ada yang beberapa, walaupun dia eudicot, dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Kemudian walaupun dia monocot, Ya. selalunya ada juga yang mengalami pertumbuhan sekunder. Baik. Pertumbuhan sekunder ini adalah apabila dia menambahkan Diameter. Pandai. Jadi ya? kalau primer tadi semua tumbuhan Semua. akan melalui Untuk- proses itu, manakala sekunder selektif, tidak semua. Tidak semua. Baik. Okey, ini adalah perkara penting apabila kita hendak mengetahui tentang primer dan sekunder. Baik, cikgu. Okey, so pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ni ingat dia mempunyai zon pembahagian, zon pembezaan dan zon pembahagian, pemanjangan dan pembezaan. Seperti yang baru kita belajar tadi. Ya. Ya. So primer ini bertanggungjawab untuk menambahkan ketinggian. So kerana dia akar akan tumbuh ke bawah dan hujung pucuk akan tumbuh ke arah atas. Baik, cikgu. Okey. So manakala pertumbuhan sekunder ini yang kita hendak cerita panjang lebar hari ini. Okey. Alright, okey. Baik. So di sini teacher mempunyai suatu model di sini. So cikgu akan gunakan ini untuk menerangkan tentang bahagian-bahagiannya, ya. Baik. Okey, so pertumbuhan sekunder ini adalah rupa bentuk suatu keratan batang. Ya. Ya, okey, keratan batang. So dia mempunyai epidermis, cortex, ampulla, and kita mempunyai xylem primer, phloem primer dan cambium vascular. Baik. Okey. So paling penting teacher nak highlight di sini adalah cambium. Baik. Cambium. Cambium ini berada di tengah-tengah xylem dengan phloem. Okey. Cambium ini kalau Azahar nampak dengan Yang garisan tu, cikgu. Ya, ya, dia berada di antara xylem primer dan phloem primer. Phloem primer, Okey. baik. Satu yang teacher selalu nak bagi tahu kepada murid dan juga Azahar, phloem akan selalunya berada di sebelah luar. Oh, okey. Okey. Baik. Xylem akan berada di sebelah dalam. Jadi phloem di belah luar, Ya. xylem di sebelah dalam. Sebelah cikgu, dalam. So di tengah-tengahnya mereka mempunyai cambium. Cambium vascular. So Baik. cambium ini adalah suatu bahagian di mana mereka akan menghasilkan sel secara giat untuk menambahkan phloem dan xylem. Okey. Ya. So baik. namanya adalah cambium vascular. Cambium vascular. Kerana Baik. xylem dan phloem ini adalah tisu vascular. Okey. So okey. So apa yang akan berlaku ialah ikut gambar raja pertama menunjukkan yang asas, ya. Ya. Okey, di gambar raja kedua nampak tak sudah mempunyai perbezaan sedikit. Apa yang berlaku ialah di sini kita sudah mempunyai phloem sekunder dan xylem sekunder. Okey. Mana datangnya phloem sekunder dan xylem sekunder ini? Cikgu, betul ke kalau kata phloem sekunder dan xylem sekunder ni adalah disebabkan pertambahan diameter tadi Ya. melepasi kawasan ataupun had limit primer? Ya, dia nak kata primer tak sebenarnya. Primer ini memang sudah sedia ada. Okey. Apabila cambium vascular ini menambahkan bilangan sel, Baik. so yang terbentuk adalah phloem. Kalau di bahagian keluar adalah phloem, Phloem, baik. sekunder. Alright, Kalau belah bahagian dalam, dalam ialah xylem sekunder. Okey, baik. So dia akan dia macam xylem di bahagian yang paling tengah itu adalah xylem primer. Baik. Selepas itu diikuti dengan xylem sekunder. Baik. Tengah-tengah kita ada
cambium Cambium vascular. vascular, baik. Kemudian kita ada phloem primer. Kemudian kita ada phloem secunda dulu. Baik. Lepas tu baru kita ada phloem primer. Baik. So ingat, primer ini adalah paling hujung. Oh, Yeah. okey. So nombor dia kalau nak ingat senang, nombor dia ialah 1 2 2 1. 1 2 2 1. Okey. Oh, okey. So satu ialah satu ialah xylem primer. Dua ialah xylem secunda. Kemudian dia ada cambium vascular. Baik. Kemudian phloem secunda dan phloem primer. Jadi primer akan berada di hujung luar dan hujung dalam. Yes. Okey. baik. So itu sebabnya teacher bagi analogi 1 2 2 1. Okey, So ini faham. akan menambahkan diameter, Azhar. Ya, cikgu. Ya, apabila dia menambahkan diameter, rasa-rasanya apa yang akan berlaku kepada epidermis? Epidermis ialah bahagian yang paling luar ya, Azhar. Ya. Jadi Apa yang akan rasa? Epidermis akan membesar. Membesar dan dia akan merekah. Oh, okey. Perasan tak kalau pokok rambutan, pernah tak Ya. pokok rambutan pernah sentuh tak? Pernah, cikgu. Dia punya epidermis atau bahagian yang paling luar, nampak tak dia macam mereka-reka? Ya, ya. So ini dia teacher bawa satu analogi di mana Okey. ini adalah satu bracelet. Apabila teacher tolak dia, because dia ini kan dia berbentuk cone. Apabila teacher tolak bracelet ini ke bawah, nampak tak dia macam merekah? Okey. Dia jadi terbuka, cikgu. Ya. Okey. So apa akan jadi? Mestilah kan kalau dia merekam macam tu nanti patogen semua akan masuk, dia boleh dijangkiti penyakit, Azhar. Tak Ya. bagus, tak bagus. So itu sebabnya kita mempunyai cambium gabus. Sekarang teacher memperkenalkan cambium gabus. Tadi teacher memperkenalkan cambium vascular, betul? Ya, betul. Sekarang teacher cikgu memperkenalkan cambium gabus pula. Ya. Fungsi cambium gabus adalah untuk dia ni betul-betul di bawah epidermis. Baik. So Jadi dia ni, akan melindungi lah, cikgu. ya, dia akan macam simenkan. Oh, okey. Dia bagi tahu, dia akan simenkan. Yang tempat-tempat yang telah mereka, dia akan simenkan. Dia akan pastikan tiada patogen masuk, tiada mikroorganism atau apa-apa Baik. masuk. So apabila dia memang akan mereka, Azhar. Tadi seperti bracelet yang kita tunjuk tadi kan, apabila dia menjadi diameter dia menjadi besar, Ya. dia memang akan mereka Akan epidermisnya. Melindungi lah, cikgu. Ya, so dia akan yang mereka ini telah diperbaiki lah. Oh, okey, baik. Diperbaiki apa-apa yang masuk. Baik. Secara logik itu yang akan berlaku. Apabila pertambahan diameter berlaku, Baik. rekahan akan berlaku. Baik. So itu fungsi cambium gabus. Cambium gabus. So ada dua, cambium gabus dan Daripada phloem primer Baik. dan phloem secunda. Baik. Phloem primer, dan xylem primer. Apabila mereka hendak menambahkan diameter, kita daripada paling dalam ialah xylem Primer. Xylem secunda. tengah-tengah adalah Cambium vascular. Kemudian ada phloem secunda dan juga phloem primer, cikgu. pandai. 1 2 2 1. Satu, ya. Okey. Kemudian Baik. apabila dia mereka, kita mempunyai cambium gabus Cambium di bawah gabus. epidermis Baik. untuk memperbaiki rekahan-rekahan tersebut, ya. Okey, cikgu. Ini untuk pertumbuhan sekut. Wah, okey. Patutlah cikgu Masa ulang banyak untuk kali. coklat. Oh, patutlah cikgu ulang banyak kali. Rupanya ada ujian, cikgu, ya? Itu Okey, dia. baik. Itu dia. Okey. Syaratnya apabila cikgu mengulang berkali-kali, bermaksud itulah yang cikgu akan Uji dan maksudnya itulah penting ataupun kita kata kunci yang penting yang perlu diingat. Baik, Okey. cikgu. Sekarang tengok, perhatikan yang betul-betul. Semua ini adalah daripada buku teks kita. Baik. Dan boleh juga didapati daripada My Sumberku. Baik, cikgu. Okey, so tapi bahan yang cikgu gunakan hari ini adalah daripada buku teks kita. Okey. Okey, so perhatikan dengan betul-betul ya, jangan gopoh-gapah. Okey, cikgu. Okey. So, Nafas. cikgu Okey. nak tanya yang mana dulu? Saya pun tak tahu. Yang paling atas dululah, Okey. yang paling luar. Yang paling luar tu, cikgu, 1 2 2 1. So yang paling luar tu adalah phloem primer, cikgu. Betul. Okey. Lega. Satu dah Okey. selesai. So Okey. yang kedua ada lagi pula. 3 lagi, okey. Yang kedua, cikgu,
Yang kedua, semestinya flowworm skunda, cikgu. Ya. Sebab dia kategori 2. Aha. Okey. Okey. Tengah-tengah tu nampak tak satu gelang itu? Baik, Itu adalah? Itu adalah Cambium vascular. Pandai. Okey, baik. tapi saya teacher tak labelkan yang itulah Baik. Okey. So yang dalam, bahagian dalam pula ni. Okey, yang dalam sekali, cikgu, adalah xylem primer, cikgu. Ya, pandai. Okey. Dan yang terakhir adalah xylem skunda. Ya. Okey, ingat 1 2 2 1. Itu kan dia punya coklat. untuk mudah untuk ingat. Dapat lagi 1 coklat. Dah menjadikan saya ada 3 coklat. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey, baik, cikgu. Okey, bila tengok daripada apa yang kita lakukan ini, cikgu, phloem primer, phloem skunda, xylem primer, xylem skunda ni, cikgu, yang mana mungkin murid-murid kadang-kadang terlupa ataupun terkeliru dalam nak memastikan ataupun nak mengenal pasti phloem primer, phloem skunda, xylem primer, xylem skunda. Tadi macam cikgu sebut, dalam pertumbuhan primer ada maksudnya semua tumbuhan akan tidak terkecuali untuk pertumbuhan primer, manakala pertumbuhan skunda hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu sahaja. Sekiranya dalam pertumbuhan primer tadi, cikgu, adakah akan berlakunya proses seperti tadi? Maksudnya akan ada cambium gabus. Okey. Selalunya because dalam tumbuhan ini kita tak boleh nak kata ini yang akan berlaku, kerana dalam tumbuhan ini dia nak bagi tahu dia ada banyak exceptions juga. Okey. Tapi selalunya satu pohon itu akan mengalami pertumbuhan primer dulu. Dia akan mengalami pertumbuhan primer dulu. Baik. Apabila dia telah mengalami selesai menjalani pertumbuhan primer, baru dia akan menjalani pertumbuhan sekunda. Kalau dia layak untuk mengalami pertumbuhan sekunda, selalunya pohon-pohon monokot. Baik. Seperti model yang saya yang ada di sebelah Azhar ni, itu adalah satu monokot. So monokot ini selalunya mereka ini adalah tumbuhan yang seperti rene atau tumbuhan herba. So mereka tidak berkayu. So apabila mereka tidak berkayu, mereka tidak perlu untuk menambahkan diameter. So mereka memang style mereka ni adalah kecil sahaja. So tapi pokok rambutan, pokok manggis, pokok durian, semua buah-buahan tempatan ya. Baik. Jadi sebab mereka itu perlu menjadi sangat besar dan sangat tinggi. So mereka memerlukan sokongan. So tumbuhan sebegitulah yang akan mengalami pertumbuhan sekunder. Sekunder. Jadi maksudnya kalau kata adanya pertumbuhan sekunder adalah bila mana mereka masuk kepada proses yang lebih besar, pertambahan diameternya dan juga pertambahan tingginya, cikgu, ya? Okey. Jadi kena ingat, saya dah seronok sebab ingat xylem skunda ada, xylem primer, xylem primer dulu, xylem skunda, cambium vascular, kemudian kita ada phloem skunda, kemudian phloem primer. Itu kalau pertumbuhan skunda lah. Manakala kalau pertumbuhan yang seperti cikgu sebut tadi, pertumbuhan primer, xylem skunda dan juga phloem skunda tu tak ada lagi lah. Sehinggalah kalau dia layak tadi, cikgu, dia layak. Kalau dia layak, dia ikut tumbuhan. Baik. Bukan semua seperti kita, kalau manusia kita selalunya mempunyai pertumbuhan yang boleh dikatakan standard. Tapi tumbuhan tidak sebegitu, Azhar. Mereka mempunyai jenis-jenis mereka. Ada yang monokot, ada yang eudicot. So dia ikut kelayakan dia. So kalau dia selalunya, kalau tumbuhan monokot ini pertumbuhan primer sahajalah. Kalau dia ni pertumbuhan sekunda, bermaksud ini bermaksud pohon itu mungkin perlu menjadi berkayu atau dia memerlukan sokongan yang lebih. Baik. Jadi maksudnya kalau pertumbuhan primer yang memang tidak akan tambah ketinggian dan juga diameternya, jadi lapisan yang melindungi ataupun yang menjaganya adalah lapisan epidermis sahaja. Epidermis, ya. So, untuk kita pun, kita mempunyai epithelium cell. So fungsinya adalah untuk melindungi. Bagi tumbuhan pula, mereka mempunyai epidermis. So setiap, kalau tengok di sana pun, setiap lapisan ini, mereka mempunyai epidermis. Epidermis ada ini adalah lapisan pelindung sebenarnya. So apabila epidermis, imagine lah seperti bracelet ini, apabila kita turunkan dia ke bawah, dia akan mengembang, dia akan mereka. So epidermis nanti dia akan banyak
mikroorganisma, so boleh masuk. Ya, so itu sebabnya dia perlukan cambium gabus pula. Okey, jadi cambium gabus hanya akan ada dan juga memainkan peranan dan fungsinya bila mana pertumbuhan itu mula masuk ke fasa pertumbuhan sekunder, cikgu. Jadi kalau tidak ataupun bukan daripada pertumbuhan sekunder, bermula daripada pertumbuhan primer saja, jadi cambium gabus tu tidak akan ada dan tidak akan ada fungsinya lah, cikgu, sebab epidermis dah mainkan fungsinya. Okey. Dalam monokot ini adalah beberapa tumbuhan, beberapa. Itulah saya kata dia ada banyak exception sebenarnya dalam tumbuhan ini. Itu yang murid-murid rasa sangat susah apabila kita hendak belajar tumbuhan. Tapi jangan bimbang. Secara amnya, kita belajar secara amnya. Secara amnya, kalau dia ini mengalami pertumbuhan sekunder, mereka ada cambium gabus dan cambium vascular yang berfungsi untuk menambahkan diameter. Baik, itu dia sungguh jelas dan sungguh padat apa yang dikongsikan oleh Cikgu Rama. Saya yakin ada yang tengah menulis tu, cikgu. Dekat rumah kan tengah catat nota-nota penting yang mana nak kena ingat. Cikgu anda boleh dapat coklat. Itu dia. Dan persiapan mereka, cikgu, untuk nak menduduki SPM nanti. Okey, baik, kita dah berhenti rehat seketika, cikgu. Anda semua jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Saya ingat tadi nombor telefon 1221. Nombor telefon je gue. Apa penting ingat, Azhar. Ya, betul. Dia jadi seronok. 1221 tadi. Xylem secunda, Xylem primer, Xylem secunda, cambium vascular, kemudian kita ada phloem secunda dan juga phloem primer, cikgu. Saya dah ingat, cikgu. Sebab dapat coklat tadi. Betul, itulah sebabnya kepentingan ganjaran kepada murid, Azhar. Ya, cikgu. Baik. Saya rasa macam sekejap setelah kita dah berada di segmen yang terakhir. Mungkin kita nak orang kata ulang kaji balik. Tadi saya ingat zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan, cikgu. Pembezaan. Itu tersyasyur dah saya. Okey, kalau tengok di sini, cikgu, adakah ini akar, cikgu? Ya, ini adalah satu model akar, Azhar. Okey. Kita ketepikan semua. Jadi kalau macam ni, cikgu, sebab saya nampak ada perbezaan. Contoh, macam ini akar. Tapi di tepinya pun ada akar lagi. Yang ini adalah akar rambut. So ingat tak zon pembezaan? Ya, cikgu. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, zon pembezaan adalah di mana zon-zon sel-sel di sana telah mendapatkan fungsi dia. So zon pembahagian adalah di mana dia bertambah bilangan. Dia bertambah bilangan. Dia bertambah bilangan secara mitosis. Zon pemanjangan adalah di mana dia membesar. So dia bertambah panjang dia. Baik. Tetapi jadi zon itu dia gabungan yang vacuole tadi, cikgu. Gabungan vacuole dia. Baik. Tetapi di zon pembezaan di mana ingat tak perkataan takdir tadi. Ingat, cikgu. Sel-sel itu ditakdirkan seperti sel epidermis ini telah ditakdirkan menjadi sel akar rambut. Sebab itu dia macam ada akar kecil-kecil Okey, mungkin kita keluarnya. pusing cikgu, kita tunjuk ini akar rambut. Bermaksud sel-sel di sini telah bersedia untuk menjalankan fungsi dia. Nampak dia ada epidermis, ada sel akar rambut. So bermaksud dia telah bersedia untuk menjalani fungsi dia. So di bahagian dalam kalau kita tengok, kita akan ada xylem, akan ada phloem. Sebelum di zon pemanjangan tak ada benda itu. Di zon pembahagian tak ada semua itu. Tapi apabila tiba di zon pembezaan, kita sudah ada sel-sel yang mempunyai fungsi. Baik, kalau kita tengok di sini, cikgu, dia ada akar yang besar, kemudian ada akar rambut. Jadi kalau kita tengok dalam cikgu sebut tadi 3 tadi, yang mana di hujung pucuk akar ataupun di hujung akar tadi ada zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Kita tahu di bawah ni, cikgu, sebab di hujung. Kalau di akar rambut ni, adakah adanya juga 3 tu tadi, zon tadi? Tiada. Selalunya dia hanya di ujung meristem apex.
Ingat perkataan meristem apex. Meristem apex hanya di ujung, bertambah ketinggian. So ini semua hanya akan berlaku di bahagian meristem sahaja. Baik. Apabila dia telah menjadi tisu kekal, kita tiada lagi dah. So mereka telah bersedia untuk menjalankan fungsinya. Alright, itu dia, kita dah dapat penjelasan yang terperinci. Dan satu lagi cikgu yang saya nak hajat sangat nak tahu sebenarnya, saya nampak bawang ni cikgu. Tapi daripada tadi kita belum sebut lagi. Tak sebut lagi kan? Macam mana dan kenapa cikgu diletakkan bawang sebegini cikgu? Ini sebenarnya teacher hendak bagi tahu sebenarnya sama ada kalau kita hendak menggunakan akar radikal kacang hijau yang direndam, atau kita boleh gunakan juga radikal di bawang. Kalau kita letakkan bahagian bawah bawang di atas air sebegini, akar-akar akan mula tumbuh, Azhar. Baik. So ini pun boleh digunakan untuk eksperimen kita. Baik. Ini pun boleh digunakan. Sebab itu, dia ada pilihan. Sama ada hendak kacang hijau. Kalau kita tidak mempunyai kacang hijau, kita boleh menggunakan bawang. Jadi cara uji kajinya sama lah. Sama seperti sahaja. Tadi. Kalau boleh nampak, dia akan ada yang bahagian yang putih-putih ni. Itu adalah radikal awal. So kita boleh ambil juga yang itu, dan kita boleh gunakan juga untuk eksperimen itu. So nampak, mungkin boleh nampak kan yang putih-putih itu kan? Ya, cikgu. Di sini kan. Tapi itu adakah dipanggil akar rambut? Bukanlah cikgu. Bukan, kan? belum. Itu Dia belum. Ini lah. akar sahaja, ya. So kita boleh ambil. Dan ini yang warna putih ni kita boleh ambil ni sebenarnya. Baik. So itu sama, dia. kita boleh buat eksperimen yang sama. Kita boleh dapat yang kita boleh nampak semua ketiga-tiga zon seperti yang kacang ni hijau kacang tadi. hijau Ada juga. dekat rumah cakap, "Alah cikgu, kenapa tak cakap awal-awal? Baru nak ambil bawang mak tadi." Tapi minta kebenaran dulu. Minta kebenaran, itu yang penting lah. Jangan terus ambil kan. Tiba-tiba nak buat nasi lemak, tak ada bawang. Tak ada. Okey, baik cikgu. Kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk slot pendengar atas di TV KPM dalam mata pelajaran kita pada hari ini, biologi, dengan topik kita tisu meristem dan pertumbuhan. Saya sangat-sangat suka dan teruja kelas kita pada hari ini. Mungkin cikgu sebagai rumusan terhadap penerokaan kita sebentar tadi dan juga apa yang telah kita fokuskan pada hari ini, cikgu. Okey. So apa yang kita fokuskan hari ini ialah kita fokuskan kepada aktiviti di mana kita telah nampak zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan di radikal akar, dan kita telah menjalankan aktiviti bagaimana hendak menjadikan slide dengan cara yang betul. Bukan itu saja, kita telah mengetahui apakah ciri-ciri yang berlaku kepada setiap sel di zon pemanjangan, zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan. Itu adalah segmen pertama yang kita buat. Kemudian kita juga telah ketahui tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunda. Pertumbuhan primer untuk apa, Azhar? Pertumbuhan primer, untuk cikgu, menambahkan semua tumbuh-tumbuhan akan ada pertumbuhan primer tu adalah untuk menambahkan ketinggian dan juga kita kata sebagai tambah diameter. Sangat tapi pandai. Betul cikgu? Ya. Wah, tak habis jawab lagi. Dah dapat dah satu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. So kita sedar cikgu, sebenarnya kita dah belajar tadi. Saya ingat balik adalah 3 zon yang perlu diberi perhatian untuk akar tadi, ataupun kita panggil meristem apex untuk tambah ketinggian, ataupun meristem lateral untuk tambah diameter. Itu ada dalam pertumbuhan sekunda yang telah pun kita bincangkan sebentar tadi. Baik, cikgu, ada yang tertanya cikgu, bagaimana nak dapatkan bahan dan juga soalan-soalan yang cikgu yang kita bincangkan sebentar tadi, ada yang nak buat dekat rumah cikgu, macam mana caranya? Boleh. Okey, yang cikgu ambil sini semua adalah dalam buku teks kita, ya. Okey, tetapi semua ini kita boleh dapatkan daripada My Sumberku di KPM. Kita boleh dapatkan tu di website mereka, ya. Baik, itu dia seperti yang tertera di skrin pada ketika ini, anda boleh dapatkan di Sumberku portal Delima KPM, cikgu, ya. Okey, baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Rama Lechmi Athimulam, guru biologi Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur, kerana sudi bersama kita. Terima kasih cikgu. Cikgu sangat ceria, sangat seronok, sangat enjoy kita kata kita punya kelas kita pada hari ini, dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
KPM